supaya kembali kepada ajaran Allah. Nabi Lut mengajak kaumnya supaya melakukan kebaikan, kembali kepada perangai fitrah manusia, yang lelaki sayang kepada perempuan dan yang perempuan sukakan kepada lelaki. Nabi Lut alaihi salam juga mengajak kaumnya supaya meninggalkan kerja-kerja keji. Di samping berlakunya homoseks dan lesbian, zina juga berlaku. Dan ini adalah perangai yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Tiba-tiba kaum Nabi Lut mengukuh, mengancam Nabi Lut alaihissalam untuk menghalau Nabi Lut keluar daripada tanah air. Mereka berkata kepada Nabi Lut, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka berkata, wahai Lut, jika kamu tidak berhenti daripada mengajak kami kepada kebaikan, menegur kami daripada keburukan, nescaya engkau akan termasuk di kalangan orang yang dihambak keluar daripada hukum ini. Inilah dia akibat yang biasa dihadapi oleh semua Nabi-Nabi. Dalam pengajian kita yang dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dihalau daripada bumi dia, tanah air dia, Babylon, sehingga berantau sampai ke Palestin, Mesir. Inilah keadaan kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam juga, walaupun beliau telah dihalau daripada Babylon bersama dengan Nabi Ibrahim, bila duduk satu kampung yang baru, orang kampung orang baru, orang jahat ni juga nak ada dia pula. Dan akan datang kalau kita baca kisah Nabi-Nabi yang lain, demikian juga Nabi-Nabi yang lain dihalau. Nabi Syuaib diancam untuk dihalau keluar daripada tanah air. Nabi Musa alaihissalam terpaksa keluar daripada kampung dia kerana ugutan dan ancaman daripada Firaun dan tentera-tenteranya, sehinggalah terpaksa berada dan berpindah di Madian, di perkampungan Nabi Syuaib alaihissalam. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dan kita ingat peristiwa hijrah dia pada bulan Muharram. Bahkan mana-mana Nabi-Nabi alaihi wassalam akan berhadapan dengan ancaman dan ugutan, bahkan ada di antara mereka dihambak keluar, dihalau keluar daripada tanah air. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril alaihi salam yang diutus oleh Allah di Gua Hira, membuatkan Nabi kita balik temu dengan orang puang dia, suruh lalu bini dia, zammiluni, zammiluni, tolong selimut aku, tolong selimut aku. Kerana dah pernah tengok malaikat Jibril alaihissalam, so jauh lain nak aja tengok, ketok duduk dalam gua, kena peluk. Maka bila balik ke rumah, zammiluni, zammiluni, kata orang puang dia, selimut aku, selimut aku, selimut aku. Khadijah bintu Khuwailid dah banyak tanya, dia selimut lalu tu lelaki. Kita kalau silap-silap suruh selimut-selimut dia susah. Oh, kalau aku dah memang ketuk orang nak tahu kemaju ke handphone dia tak kata-kata kan. Allah, kalau nak kemaju sikit, Nabi Muhammad terima wahyu 40. Tak, tua tak, tua juga. Bini dia tua ni,
Pandai ambil hati tu lelaki dia. Dah tahu orang dalam susah, jangan banyak tanya. Kita kadang-kadang banyak tanya, nak tahu apa jadi kini, apa. Biar kawan tu tenang dulu. Duduk congok dulu. Biar suar dulu. Kalau cepu ada dapur hidang dulu. Tak? Kalau dia nak mandi dulu, dia mandi dulu. Weh, tuan-tuan ke dia. Kalau boleh, sabun boleh. Itu susah, mana tak? Barulah dia tenang tidur dalam kain buah bila senyap. Ni Khadijah bintu Khuwailid. Bila Nabi kata zammiluni, selimut aku. Khadijah senyap, diselimutkan. Bila Nabi tenang sikit, barulah dia tanya apa. Barulah Nabi pun cerita. Dia kata ada orang bagi peluk dia. Kemudian ajar dia. Kemudian bila dia keluar daripada gua tu, dia tengok suatu besar. Kenapa? Dia kata teruk dah aku, kata Nabi. Takut atu, takut cing, takut dapur je. Dia tak harus dapur ni. Ini dia kata apalah, kita Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni orang tua, lama. Dia tahu mungkin nak cerita-cerita apa menjadikan ni. Khadijah pun bawa ke lelaki dia. Dia jumpa Waraqah bin Nawfal. Nabi pun ceritalah ke Waraqah bin Nawfal. Yang berkebetulan Waraqah bin Nawfal salah seorang di antara orang yang masih lagi mengandung ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Saki-baki ajaran Nabi Ibrahim ada gini. Yang dipanggil agama Hanif. Agama Hanif. Suci, agama orang ni. Tapi bertikik lah. Kebanyakan orang semua patung bahala kan. Jadi Hanif, Waraqah bin Nawfal ni dia tahu kitab-kitab zaman dulu. Dia baca. Maka bila Nabi Muhammad cerita ke dia, dia kata di antara dia kata Nabi-Nabi zaman dulu termasuk Nabi Musa AS pernah dihadiri oleh Namus. Inilah dia Namus, malaikat Jibril AS yang membawa wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia kata kamu akan dihalau keluar daripada tanah air kamu. Orang yang bawa agama macam ni sudah menjadi kebiasaan, termasukmu akan dihalau keluar daripada tanah air. Dia kata dia dulu orang yang bawa Islam ni akan dihalau daripada bumi. Tiba-tiba Nabi tanya, orang nak keluar juga, nak berampak juga aku. Nabi rasa pelik. Sebab Nabi ni orang yang amal, orang yang jujur, orang yang baik, orang berkah puji belaka dia. Tiba-tiba ada juga orang nak berampak aku. Tak sabar orang nak berampak aku. Kata Waraqah bin Nawfal, ya, orang akan halau kau. Jika aku sempat hidup di zaman itu, kata Waraqah, aku akan mempertahankan kau dengan sesungguh-sungguh. Aku akan bantu, kata Waraqah bin Nawfal. Tapi Waraqah bin Nawfal usia dia dah panjang, tidak sempat sama dengan Nabi. Ada ulama kata dia kira masuk Islam dan Allah sebab dia kira macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Cerita Waraqah bin Nawfal ini menggambarkan bagaimana cerita tentang Nabi ini akan dihalau keluar daripada Mekah telah disebut dalam kitab-kitab zaman dahulu. Termasuklah bagaimana Salman Al-Farisi masuk Islam. Salman Al-Farisi duduk dalam istana yang keluarga dia, masyarakat dia sembah api. Kerana dia berasal daripada Parsi. Salman Al-Farisi, Farisi itu gelar dia, daripada Parsi, Afghanistan ataupun Iran sekarang, ataupun sekitar kerajaan Parsi sembah api macam tu. Jadi dia percaya kepada api. Tetapi dalam keadaan dia percaya ke api, dia melihat seorang padri yang mengandung ajaran kitab lama, kitab Nabi-Nabi dahulu. Dia tengok orang ni baik, bagus. Akhirnya dia dengar dia baca kitab. Dia tengok kitab. Dia kata ada juga ke Nabi akhir zaman, ada juga ke ajaran yang bagus, tak semua api macam ni. Dia kata pelik fahamnya api. Kata pada hari ini ada. Tapi kalau nak belajar, nak tahu banyak, kamu pergi Palestin. Pergi Palestin.
Dia sanggup berhijrah daripada Parsi pergi ke Palestin kerana nak cari agama yang benar. Nak cari agama yang benar. Itu Salman Al-Farisi. Kita tepi surah je orang nak mengajar agama. Susah pada tak. Bukan suruh pergi ke Parsi tu. Bukan suruh pergi Palestin. Orang Palestin sekarang jaga Masjid Al-Quds. Buat batu atas. Buat batu atas jadah. Jaga ada. Putih batu tu atas jadah. Kalau Israel serang, ambil batu tu repot. Jaga Masjid Al-Quds. Apabila Israel buat perundingan dengan kerajaan Jordan, kerajaan Jordan desak supaya Israel ni jangan ganggu sebentar. Jangan ceroboh Masjid Al-Quds. Kerana ada perjanjian tertentu desakan daripada mereka juga. Akhirnya Israel bunuh, beri kepada umat Islam Palestin sembahyang. Ada disebut dalam surat Kaabah sembahyang Jumaat 23,000 orang sembahyang Masjid Al-Quds. Kalau kita kira orang kena bunuh ramai ke, kena tembok, kena jangka, kena katak, mati, ada kaki. Tapi sembahyang Jumaat 23,000 bagi Masjid Al-Quds. Kita lagi itu kotek nak naik atas, apa saja, apa saja. Tubuh naik kotek ibadah Allah. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Paula sudana Allah jauh. Allah hidup susah ke tu, berhadapan dengan Israel siawalah, beri peluang sikit bayar Masjid Al-Quds. Katalah, bukan jalannya luar pun 23,000 lebih. Kata dia, banyak. Kita nak masuk jalan kan, nak utus khair kau balik. Kau kata apa balik? Ada pak bayar. Tak jatuh ada dua. Tak bayar tu. Sedih pula. Pakar muhalai Allah. Jauh. Salman Al-Farisi berhijrah daripada kampung dia Parsi tu pergi ke Palestin. Temu di Palestin Padagi. Belajar ke Padagi, duduk ke dalam kuih, dalam gereja, dengar dan baca kitab. Akhirnya tanya gereja Padagi kata, sekarang sudah tiba masanya lahir seorang Nabi akhir zaman. Dan Nabi ini kamu nak jumpa, tempat hijrahnya ialah Yathrib, iaitu Tayyibah dipanggil. Tayyibah di tempat yang banyak kebaikan. Di situlah Tayyibah ni tanah yang subur, banyak kurma. Tentulah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dia sebut dalam kitab. Dari bila Salman Al-Farisi dulu macam ni, dia kata saya pergi jumpa Nabi akhir zaman. Hak pun kata tubik dah ni, muncul dah ni. Kata pada ni, kamu pergilah ke Yathrib, kamu akan bertemu dengan Nabi. Kerana di situlah tempat dia berhijrah. Paling kata dah, tempat dia berhijrah, menunjukkan tempat dia hijrah. Mudahlah kita. Dan memang bila Salman Al-Farisi keluar daripada Palestin menuju ke Yathrib, tengah jalan dia bertemu dengan peniaga takak dia jual pasar hambu. Dia takak dia mata dia takak usul. Dia bertemu orang lama dulu takak orang ni, dia pergi jual pasar hambu. Jadi hambu. Salman Al-Farisi ni Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia. Paderi beli dia. Paderi Yahudi beli dia. Bila paderi Yahudi beli dia, dia jadi hamba kepada seorang paderi Yahudi. Dia tengok sejak mana paderi dia baca kitab dalam pustaka. Dia minta izin nak baca ni. Paderi kata boleh lah. Tapi orang Yahudi ni, dia susah nak ada orang lain ikut agama dia. Dia tak bagi. Boleh baca. Dia baca. Sehinggalah paderi dia orang Palestin beritahu, Nabi akhir zaman ini kalau kamu nak jumpa, dia ada beberapa tanda. Kemudian dia tanya paderi orang gaji duduk di Madinah, dia sering. Dia kata, buku dalam kitab itu tanda-tanda Nabi. Dia kata ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan kata paderi ini, saya dengar Nabi akhir zaman telah berhijrah. Telah ada Nabi akhir. Sebab masa Nabi berhijrah, orang Yahudi memang sambut. Memang dia sambut kehadiran Nabi SAW.
menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dihalau keluar daripada Madinah bukan kerana perancangan orang kafir nak bunuh dia je, tapi memang Allah Taala telah sebut tanda perjalanan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sebutnya bahawa semua nabi-nabi ramai di kalangan mereka dia ancam, dan ramai juga di kalangan mereka terpaksa keluar daripada tanah air kerana nak menyelamatkan diri kerana kejahatan kaum masing-masing, termasuklah Nabi Lut alaihi salam. Maka apabila Nabi Lut berhadapan dengan kaumnya yang begitu jahat dan terus melakukan kemukaran yang sangat keras yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum ini, sebelum Nabi Lut ada yang Allah, maka Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbil surni, wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang membuat kerosakan. Berasaskan doa ni boleh kita berdoa secara umum gini, boleh kita berdoa secara umum agar Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kaum yang jahat. Kalau ada orang yang mentafsirkan mana-mana bala bencana yang turun tu bukan azab, tu ujian je. Betul juga, tapi ujian bagi orang yang beriman, azab bagi orang yang melakukan kejahatan, dengan harap-harap bila dikenakan azab dikembali kepada Allah. Tak. Sebut Allah Ta'ala ajarlah kita. Umur 7 tahun negur, umur 10 tahun kena biar. Sebab apa? Kita biar dia tu sekira-kira dia balik. Kalau dia tak sembahyang, jadi sembahyang, jadi balik pada Allah. Allah Ta'ala buat macam tu, azab bagi orang yang dosa supaya dia balik kepada Allah. Dia sedar, dia kembali kepada Allah. Ketukan yang dibuat oleh Allah membuat akan dia balik, sedar. Rasa orang duduk dalam majlis macam kita tak terlalu. Jadi Allah kosong, nampak mata lah. Dah liga buka, tapi dah duduk ngomong lah. Tak sedar jadi, tak sedar. Bila kawan dia cuma kek, hak tu hak mata buka, hak mata hijab. Hak mata hijab tu kawan cuma kek. Duduk nepuk atas nakal baru. Atas nakal. Oh, nanti. Tapi puk atas nakal tu kasar ni kan. Dilak-dilak dia kolong kan. Tapi kedua, tu bukan maksiat besar. Maksiat yang besar begini kita juga Allah Ta'ala nak peringat manusia dengan turun azab, manusia sedar. Juga bila Allah Ta'ala buat sedar. Afghanistan, hak darah jemur kena gempa bumi, menyedarkan manusia bagaimana miskin orang-orang yang tinggal di Afghanistan. Orang tunjukkan lain kan, lampu dari Afghanistan, warna Afghanistan, tak ada lah. Dah suat kampung orang TV dah sebut channel, nak cerita dia. Hak cerita, hak kat lain. Sehingga umat Islam lupa tentang Afghanistan. Mari ke bumi, pak, orang Islam lain pun, oh, dosa dia orang Afghanistan sama miskin. Rakyat, kenapa kita tak sedar rakyat? Allah Ta'ala gitu ya. Yang kedua Allah Ta'ala nak beri azab. Yang ketiga azab bagi orang yang kafir. Hak kafir kufur pada Allah Ta'ala, Allah azab sebagai hukuman balasan. Rabbil surni ala qaumil mufsidin. Nabi Lut AS terus menyuruh kaumnya agar menghentikan perbuatan keji, buatan jahat. Memang bukan setakat jahat, bukan setakat keji, jahat. Dua-dua dia kata, lampau kita doa manusia. Kambing
tak ada suka orang jantan sama jantan. Lembu tu orang panggil bodoh. Bodoh lembu, orang panggil. Tak? Sebodoh lembu tu tak ada lembu jantan suka ke lembu jantan. Penuh. Doh, jawapan tak ada. Tak ada. Rimah. Hokyo tu dalam utang. Ada. Lima tiga. Tak? Main dengan lima tiga ada. Manusia. Nampak kata orang kopi bagi dinasti. Waktu apa hero. Silap-silap dinasti itu apa yang saya kalau nak umur saya. Dia kenal sama dia. Tak. Ada orang tunjuk saya dalam YouTube. Nak masuk dalam lift. Dia cium. Pak datang. Pak datang nak apa? Teman lelaki dia dengan teman lelaki kau. Jadi ada dia kenapa? Harus dia cium. Dia tulis lama kan. Nak tunjuk kepada teman dia lagu. Tapak itu. Tulis jam tulis. Munasabahlah Allah Ta'ala waktu azab jatuh. Kalau zaman sekarang Allah Ta'ala buat penyakit Syfilis, penyakit kelamin, penyakit jatuh. Ini punca dia. Beliau memperingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan homoseks. Ada dalam negara kita tu menyambung, sambung ada tak? Sambung pakai undang-undang ada tu. Gajah dia nak ambil harta rakyat pakai undang-undang. Nak ambil tanah bangun gaduh, bangun dah. Gitu. Tak? Dah kurang tanah tahu lagi. Tanah dia berapa kerajaan nak bayar? Dah tahu lagi kerajaan nak bayar tanah pasal tanah dia berapa ringgit? Tak ada bayar pokok. Wah, ya tak? Hak tu hak sekak. Tahu dia berapa persen? Tukar bila orang kata tak boleh tekak tu. Dia kata set-set ni sekak ni membuatkan harga jalan jadi mahal. Ya jadi masalah. Dia membuat jalan tak dulu buat tanah lagi. Tak buat tanah dah lagi. Tak ada ritih. Kita pergi warna putih tengok lah. Nak cek. Sebab buat tanah tu tak ritih dulu. Main gambar lagi ni ritih kita tak ada. Dan dah aku siap jalan lagi dah ayo tu. Bagus. Jadi menyambung lah. Betapa banyak tanah rakyat dah buat jalan kembar. Tak ya tu. Ni menyambung. Pakai undang-undang ada tak? Nyambung pakai undang-undang. Kalau yang baru orang cerita saya. Di Jumuk. 20 orang. Boleh dah. Hak milik tanah secara TON sementara tak? Hak milik sementara tu ada orang beritahu dia langsung bayar lesai tu. Tahu. Buat orang tahu minta hak milik. Tak? Dah beri hak milik kau orang lain. Ni apa? Beri kau orang lain. Hak selama ni TON orang lain bayar. Dia kata TON bukan hak milik semula ni. Tu dah bukan hak milik semula dah. Kawan tu bayar hak more dah. Tak? Main marah dah. Cadang nak buat rumah dah. Tak? Boleh kau kata. Kerana orang tu baik pun kata. Nyambung. Akhir zaman. Dan melakukan hal-hal yang mungkar dalam berbagai persidangan. Banyak dalam penumpang, dalam pembukaan yang banyak. Akan tetapi mereka tidak mempedulikan peringatan Nabi Lut AS. Bahkan selain mengancam akan mengusir Nabi Lut, dia ramah Nabi Lut dan keluarganya. Mereka menentang Nabi Lut akan menimpakan azab kepada mereka. Mereka campur. Dia kata kalau betul apa kata Allah Ta'ala? Apa? Ada dia. Kau-kau itu mengatakan orang jahat, orang ada. Tak ada.
musim banjir, gelap makan, dia keluar makan golok dia, capur Tuhan. Hei Tuhan, apa muka hujan, apa habis bakar aku yang tu rebu. Tuhan balas lagi, bagi panuh peti. Oh, capur Tuhan. Bak Tuhan waktu hujan banjir, tapi hilang pada. Tapi janganlah Tuhan buat begitu. Kadang-kadang oleh ada di Mekah faham tanah orang. Ya, tahan tanah orang oleh ada. Buat lari tipu, adik-beradik kena beranak. Tak? Di Mekah oleh ada adik orang haji kok, tak guna jual haji kok. Oleh ada jumpa pintu Mekah. Tawaf oleh ada. Jumpa pintu Madinah oleh ada masuk. Pada orang memang nak jumpa pintu Madinah. Pada orang dia cerita, dia pergi Madinah. Orang ajak pergi tahajud putih. Dia tu dia dulu. Dia pun turun pukul 3. Pukul 3 nak pergi tahajud putih. Dengan harapan, kalau buka dekat Rawdah tu, dekat kubur Nabi tu, dia jaga. Aku, malam aku kurang kata. Dia tu. Pukul 3 lebih 4 kawan dia tu, dia turun. Pak dia tu cari pintu, tutup belakang pintu. Keliling pintu Madinah. Masuk pintu ni, pintu Madinah ni kunci. Masuk pintu ni, pintu ni kunci. Masuk pintu ni, pintu ni kunci. Keliling Madinah untuk tangi dia. Wah, ada pintu kunci dah kawan. Wah, lihat dia gimana? Dia gimana? Dan dia bila dia keluar pusing, dia ketemu orang muda solat. Dia kata, mau lagi ke? Mau keluar daripada Madinah, daripada masjid. Dia tak keluar dari masjid. Masuk ke mana? Masuk ke pintu depan, ke pintu mana? Pintu ke belakang lah. Dapat pergi lalu tutup belakang. Ada juga. Tuhan nak peringat. Tuhan nak peringat tak ada juga. Tak. Berbagai-bagai manusia. Tidak ada Allah Ta'ala jangan menghukum dia. Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Terbalik pada Allah, istighfar. Kerana kita tak mampu tanggung hukuman daripada Allah. Tak, sakit kuku pun dah boleh tidur. Sakit gigi pun tak nak nyekoh pun tak boleh. Tuan sakit gigi, sakit kepala pula, sakit tubuh pula, kena agak lain pula, lagi tak tahan. Sebab tu kita minta Tuhan jangan kenakan azab, jangan kenakan bala terhadap dosa yang kita buat. Jangan kita ancam Tuhan. Tapi kalau Nabi Lut dia ancam. Apa dah? Kamu kata Tuhan kamu tu bala, ada. Kalau Nabi Lut merasa kesal dan bosan mendengar dakwah dan nasihat Nabi Lut. Dia tu baik kamu dakwah. Dia nak khabar Nabi Lut menghentikan aksi dakwahnya. Dia nak supaya Nabi Lut berhenti. Melihat kenyataan demikian, Nabi Lut merasa tidak mempunyai harapan lagi. Kerana kau ditahan. Baca kau Nabi Nuh. Kau Nabi Nuh kita baca dulu. Tutup 5 selok kain. Nabi Nuh buat kapal, merok dalam kapal. Cerita yang berbagai-bagai. Tidak mungkin masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka. Tidak akan ada gunanya bagi beliau meneruskan dakwahnya kepada mereka. Akal dan fikiran mereka telah tertutup rapat untuk menerima seruan kemenangan yang beliau sampaikan. Menurut Nabi Lut, tidak ada jalan lain untuk mencegah penyakit akhlak mereka yang sudah parah agar tidak menular kepada tetangga-tetangga dekatnya selain dengan membasmi dan membinasakan mereka dari atas bumi. Hal ini sebagai pembalasan atas pembakaran mereka dan menjadi hibrah, menjadi pelajaran bagi umat-umat sepeninggal mereka. Akhirnya Nabi Lut beliau memohon kepada Allah agar kaumnya masyarakat Sadum diberikan pelajaran berupa azab di dunia sebelum azab di akhirat ditimpa kepada mereka. Nabi Lut membaca doa. Dan kaum ni minta orang bila ni. Tak ada harapan orang jadi macam ni ada. Dia berdoa pada Allah. Minta. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan permohonan beliau dengan membinasakan kaum Nabi Lut, termasuk isteri sendiri yang dah. Isteri Nabi Lut Allah Ta'ala telah melalui.
Sementara itu Nabi Lut bersama pengikutnya yang beriman diselamatkan daripada azab tersebut. Hikmah dan pelajaran melalui doa ini Allah mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali melakukan penyimpangan seksual seperti homoseks dan lesbian. Zaman ini kau teruji sebab mahram, adik-adik, okey, cucu, kadang-kadang baipo, adik ipo, waktu macam biasa lah. Adik-adik, mok, anak-anak dengan mok, raya. Ini semua penyakit-penyakit dunia yang sangat dahsyat, yang sangat keji, yang berlaku dalam masyarakat. Hasil daripada lemahnya iman, runtuhnya akidah, akhlak. Orang-orang yang melakukan homoseks termasuk orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang merosakkan lingkungan masyarakat. Janganlah kita mendekati apalagi melakukan perbuatan terkutuk ini, sebab Allah akan menimpakan azab kepada pelaku. Sebab tu jauh kecil kita kena ajar anak kita. Main mu orang kurang, main orang kurang, orang lelaki, main orang lelaki, mu kena ingat, kena jaga adat dia. Orang jangan pakai pakaian lelaki, orang lelaki jangan pakai pakaian kurang. Jangan biar sama sekali. Ada apa dah cek ni pakai jibak lelaki tu. Lelaki kurang tu lelaki tak. Tak apa kena pakai jibak. Minum tak, cek ni cek kita lah, cek tu. Dalam apa dia pakai jibak tu. Comel pakai jibak, pakai jibak je. Pakai jibak lampu. Ini kosong pun tu. Tabiat dia dalam diri dia kosong. Makyuk kunci dia. Ajuk ada. Embek. Ini keadaan dia. Kita kena jaga akhlak. Jaga ada. Jaga daripada keji. Keji ni ada akhlak. Anak-anak kita kena besar tau. Nak masuk dalam bilik kita, pergi salam, mentuk itu. Pasti ada pagi, malam, hari, yang masuk mengganggu kali kita mau tidur. Mau tidur pula, kita tidur teh, menukar kayu, pakai kayu pelekak. Kayu pelekak tu atas kepala. Kayu pelekak tu atas kepala ni. Hak bawah buka kali. Dah nak buka, cacar tiang. Tu bahaya tu. Jadi kita tutup, kena cover dia. Masa ni tak boleh masuk. Kalau nak masuk, tu itu dulu. Bahaya memberikan pasangan. Kita nak masuk pilih anak kita dia juga. Jangan anak kita tak apa dah terang tak. Sudah itu ni ajar nak masuk ada benda dah. Lepas itu orang pilih anak lalu. Ada benda dah tak boleh. Tu dia ada akhlak. Dia ada bawah ni, ada kaedah ni dalam keluarga. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan membaca doa ini. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari gangguan kaum homoseks dan diberikan perlindungan dan keselamatan. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita, masyarakat kita, keluarga kita daripada penyakit yang sangat keruh sehingga Allah Ta'ala hancurkan satu negeri Sadur tu. Allah Ta'ala hancurkan. Kalau kita pergi Mesir, kita boleh tengok buah ni. Buah ni. Itulah negeri itu. Allah Ta'ala hancurkan. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala